So far saya rasa sama je. Maksudnya tak ada perubahan? Pada setakat ni lah. Pada saya yang saya selalu beli barang setiap bulan kat sini. So far saya compare harga sama je. Jadi saya beli tak ada kesan dah. Nak naik pun apa nak buat? Kita bukan boleh buat apa-apa. Kita kena beli aje lah. Tapi kalau nak dibanding-banding harga, satu masa pun kita pun terpaksa ikut harga yang dah ditentukan. Sama je. Apa yang sama? Harga dia ada yang lebih murah. Kalau ikut supplier yang macam Johnson tu, saya tengok sama je, lagi murah dia. Barang yang Maidin rasa sama jugalah. GST nak harga atas orang sebenarnya. Kalau ada company yang boleh turun ataupun absorb GST tu, lagi customer lagi ramai datang lah. 不会影响，不会影响的，因为这些日用品没有什么影响，除非是大件的电视机啊，还是冰橱这样冰箱那些就可能是不是有影响？是 6% 是吗？是都没有影响的吗？这些 Macam biasalah, rasanya tak berubah, tak ada significant changes. Nampak macam sama lah. Demikian maklum balas sebahagian rakyat Malaysia pada hari pertama pelaksanaan GST hari ini sebagai pembaharuan penting ke arah memperkukuh ekonomi negara. Nasional 8 edisi 1 April menyediakan pelbagai lagi paparan berkaitan GST. Selain itu, paparan-paparan utama yang menanti anda malam ini. Petisyen pengampunan Diraja Datuk Seri Anwar Ibrahim ditolak. Selain itu, operasi pematuhan GST besar-besaran bermula. Era digital destinasi RTM genap usia 69 tahun hari ini. Untuk paparannya, terus bersama saya Fatih Hidayat Ghazali dan Rashikin Abdul Rahman dalam Nasional 8. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Cukai barang dan perkhidmatan GST dikecualikan terhadap barangan ekspor dan perkhidmatan luar yang ditawarkan seperti perbankan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, pengeksport akan mendapat manfaat daripada pengecualian cukai sekaligus mampu memperkasa industri halal. That's the reason why we have done it in this way, because we want a soft landing for people to accept and embrace GST. I also like to mention that the GST announcement comes with the entire package. A reduction of personal income tax by 1 to 3% for the year 2015 assessment. Corporate tax was reduced by 1% from 25% to 24%, and at the same time BRIM has been increased for the lower income group. So the whole entire package is designed so that it will not burden the rakyat or the people. Excellencies, pelbagai rundingan dan kajian mendalam sudah dilakukan sebelum memuktamadkan pelaksanaan GST tahun ini. Selain sektor makanan, peniaga disaran untuk menceburi sektor pharmaceutical memandangkan potensinya yang tinggi dan semakin berkembang dalam industri halal. Jamiah Group from the Kingdom of Saudi Arabia has invested in a facility in Nilai, which is close to Kuala Lumpur. The project involves our Jamiah Group working closely with HDC under a private-public sector collaboration for the development of halal vaccines. Dari segi perkhidmatan perbankan Islam pula, beliau menggalakkan pihak perbankan fokus dalam bidang mikrokredit berasaskan syariah yang sangat berpotensi dan bakal menjadi keperluan kepada 10 juta umat Islam di negara-negara membangun. Perdana Menteri merasmikan sidang kemuncak halal sedunia 2015 di Ibu Negara. Selepas merasmikan persidangan MIHAS di KLCC, Datuk Seri Najib turut meluangkan masa meninjau harga barangan di Pasaraya Giant, Kota Damansara. Dalam catatan yang dimuatkan dalam laman Facebooknya, Datuk Seri Najib menyatakan rasa puas hati dengan stok barangan yang dipamerkan serta dijual dengan harga yang ditetapkan kerajaan. Beliau juga memuat turun beberapa keping foto tinjauan beliau ke pasaraya itu.
Datuk Seri Najib turut berbual dan bersalam-salaman dengan orang ramai yang sedang membeli pelbagai barangan. Dalam kunjungan ke pasaraya itu, Datuk Seri Najib turut disertai Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Nazim Johan. Sedikit masalah mungkin dihadapi di peringkat awal pelaksanaan GST. Turut menyuarakan pandangannya, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, rakyat bagaimanapun tidak perlu bimbang. Sebarang kemusykilan mengenai GST boleh disalur kepada pihak berwajib. Jelas Tan Sri Muhyiddin, kerajaan sendiri mengambil masa hampir 2 tahun untuk memberi penerangan sepenuhnya berhubung GST kepada rakyat. Kalau pengguna ada masalah, dah ada hotline yang telah disediakan baik kepada KPDN, KK, Custom, itu telah pun dihebahkan. Kita harap media akan bantu menjelaskan. Tetapi bagaimana yang kita tahu, inilah sistem pencukaian yang lebih teratur, lebih kemas, yang sudah dilaksanakan hampir di semua negara-negara dunia, cuma Malaysia agak lewat. Jadi sebab itu kita jangka akan ada di peringkat awal tu isu pelaksanaan. Semua kementerian bertanggungjawab juga sudah diarah untuk memastikan bekalan barangan sentiasa mencukupi. Pada masa sama, orang ramai diingatkan supaya tidak membuat pembelian mendadak disebabkan pelaksanaan GST. Hebahan media secara berterusan juga perlu bagi memperjelas hakikat GST sebagai suatu sistem yang lebih teratur dan kemas. Sempena hari pertama pelaksanaan GST, wartawan Hazel Desmond turut meninjau harga barang di pasaraya. Kita terus sahaja bersama Hazel yang kini berada di salah sebuah pasaraya besar terkemuka di Selangor. Hazel, teruskan. Baik, terima kasih rakan sukas di studio. Saya kini bersiaran dari Pasaraya Tesco di Bukit Kayangan Shah Alam, di mana sebentar tadi saya sempat berbual-bual dengan beberapa pengguna dan juga pelanggan di dalam premis Tesco ini, dan hasil tinjauan saya mendapati kebanyakan mereka mengatakan tidak merasa sebarang perbezaan yang ketara di antara harga sebelum dan selepas terhadap barangan yang dibeli oleh mereka. Mungkin kita boleh dapatkan reaksi daripada salah seorang daripada mereka. Baik, adik boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Nazatul Akmal binti Abdul Rahman. Okey, dari mana adik? Student UiTM. Okey, student pelajar dari UiTM. Baik, apa agaknya barangan di dalam plastik tu? Coklat Cadbury. Okey, barang makanan coklat. Ada tak perbezaan ketara di antara harga coklat ni sebelum dan selepas pelaksanaan GST hari ini? Apa yang ada kat sini cuma 64% je tax yang dikenakan lah. Tu je. 6%? 64 sen. 64 sen. Okey, maksudnya ada tak sebelum ni, jika dilihat, ada tak perbezaan ketara? Mungkin sarapan pagi tadi, mungkin ada tak perbezaan ketara daripada perbelanjaan harian pada hari ini berbanding sebelum ini? Ada juga yang berbeza banyak, ada juga yang tak banyak, yang sikit je. Baik, terima kasih adik. Terima kasih. Baik, hasil tinjauan saya juga mendapati pihak pengurusan Pasaraya Tesco ini juga melakukan beberapa inisiatif untuk memastikan kelancaran pelaksanaan GST pada hari ini. Dan bersama saya ketika ini ialah Dato' Azlam Shah Alias, pengarah hal ehwal korporat. Dan secara ringkasnya, Dato', bagaimana melihat trend pembelian pelanggan ataupun pengguna dalam premis pada hari ini sempena hari pertama pelaksanaan GST? I think pada pagi tadi kita melihat jualan begitu lembap sekali, tetapi tiba pada tengah hari ini jualan adalah seperti biasa saja. Kita tak nampak banyak perkembangan antara pelanggan-pelanggan pada tengah hari ini. Jadi kita jangkakan mungkin pelanggan-pelanggan akan datang lebih ramai lagi pada petang ini sebab sekarang ni pula end of the month ataupun early of the month. Jadi kita jangkakan akan ramai customer akan datang balik. Jadi apa mungkin mekanisme yang digunakan oleh pihak pengurusan Tesco untuk memastikan kelancaran pelaksanaan GST hari ini untuk memberi makluman kepada pengguna produk mana yang dikenakan ataupun tidak dikenakan GST? Pertama sekali kita memang mematuhi daripada akta GST di mana kita haruslah melabelkan barangan kita di mana mempunyai zero GST atau zero rated. Dan di samping itu dalam resit-resit kita juga terletak dinyatakan di mana zero rated atau standard rated, dan di samping itu juga kita boleh melihat daripada online di mana pengguna dapat tahu harga berapa dan juga di mana barang-barang yang mempunyai zero rated. Dan
Secara ringkasnya Dato', ada juga pasaraya yang sudah bersedia untuk menyerap kos GST. Adakah pihak Tesco sudah pun berbuat demikian ataupun bercadang untuk berbuat demikian juga? Kami dalam proses untuk melancarkan program sebegitu dan ia akan mengambil masa untuk kita membuat berunding dengan pembekal dan insya-Allah kita akan lancarkannya tidak lama lagi. Baik. Itu antara reaksi di pihak pengguna dan juga di pihak pengurusan pasaraya bersempena dengan hari pertama pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Baik, rakan tugas di Studio 3, saya kembalikan kepada anda untuk laporan berikutnya di Angkasa Puri. Ya, Hazel di Shah Alam, terima kasih dengan laporan itu. 7 notis siasatan telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK terhadap peniaga dan syarikat berikutan aduan yang diterima mengenai GST. Ia melibatkan 4 kes mengenai aduan jualan kad tambah nilai prabaya, manakala 3 lagi kes termasuk tanda harga. Menurut Ketua Setiausaha KPDN-KK, Datuk Seri Alias Ahmad, tindakan susulan kepada pihak berkenaan akan diambil bergantung kepada hasil siasatan. Keluar notis, 7 kes keluar notis untuk buat siasatan. Notis ini kita berikan untuk mendapat penjelasan daripada peniaga. Dalam tempoh 3 hari dia mesti kemukakan. So dalam kes top up tadi, kita keluarkan notis kenapa mereka kenakan GST. So ini kita lepas jawapan 3 hari dan kita akan tentukan, lepas siasatan kita tentukan di bawah akta mana. Sama ada akta kawalan harga itu pencatutan ataupun akta perihal dagangan. Ya, kita akan lihat ke arah mana akta ini. Jadi bergantung pada siasatan. Dalam tempoh dari pukul 8 pagi sehingga 2 petang, 419 aduan serta pertanyaan diterima KPDN-KK di mana 118 aduan mengenai anti pencatutan. 33% aduan berkaitan kad tambah nilai prabaya melibatkan premis jualan, rokok serta air mineral, manakala 24% lagi melibatkan aduan mengenai kenaikan harga makanan serta surat khabar. Datuk Seri Alias menyatakannya dalam sidang media bersama Pengarah Kastam Bahagian GST, Datuk Subramaniam Tolasi di Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Subramaniam memberitahu 480 syarikat telah diperiksa Jabatan Kastam dengan kerjasama KPDN-KK sehingga 3 petang tadi. Dan daripada itu, kurang daripada 40 syarikat yang tidak menepati kehendak peraturan GST. Ya, bermakna lebih daripada 90% syarikat yang dilawati itu sebenarnya mematuhi kehendak-kehendak peraturan dan juga undang-undang GST. Mereka keluarkan resit, mereka mengenakan GST. Jabatan Kastam juga meminta pengguna untuk membuat laporan jika mendapati ada syarikat yang melanggar peraturan GST. Bukan tidak faham tetapi sikap tamak menyebabkan ada segelintir peniaga dan pasaraya yang cuba menipu dalam menetapkan harga barangan ketika GST mula dilaksana. Di Kuala Terengganu, Pengarah KPDN-KK Negeri Muhammad Nur Musa berkata mereka memberi alasan tidak memahami garis panduan yang ditetapkan. Bagi memastikan peniaga mematuhi garis panduan, KPDN-KK dengan kerjasama Kastam akan terus membuat pemantauan. Di Kuantan, kerakusan peniaga mengaut keuntungan dapat dilihat apabila mereka mengambil kesempatan menjual kad prabaya telefon pada harga lebih tinggi menggunakan alasan GST walaupun kerajaan menjelaskan keadaannya tidak berubah. Sebuah kedai serba-neka di sebuah pusat beli belah di Kuantan didapati menjual kad prabaya sebuah rangkaian telco bernilai RM10 pada harga RM10.50. Namun harga bagi kad prabaya rangkaian lain kekal seperti biasa. Pemantauan rapi GST akan dilakukan hingga 14 April nanti. Selepas ini, tindakan terhadap peniaga akan dikenakan. Di Kota Kinabalu, Sabah, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik berkata pihaknya bersama-sama Jabatan Kastam akan mengadakan sidang media setiap hari bagi memberi maklumat kepada orang ramai mengenai perkembangan semasa pelaksanaan GST. Semua maklumat dalam sidang media itu diperoleh menerusi Pusat Gerakan Anti Pencatutan. Aduan berhubung salah laku peniaga berkaitan GST boleh dibuat dengan menghubungi pusat gerakan yang dibuka 24 jam atau di talian 1-800-886-800 atau pejabat KPDN-KK Negeri. Di Pulau Pinang pula, 2 pemilik kedai dalam sebuah pasaraya akan disiasat kerana didapati melakukan kesalahan di bawah peraturan GST.
Menurut pengarah KPDN KK Pulau Pinang, Muhammad Nawardi Saad, salah seorang pengusaha dikesan menaikkan harga, manakala status pendaftaran GST kedai itu meragukan dan memerlukan pemeriksaan lanjut. Di Kedah, tinjauan di sebuah pasaraya di Alor mendapati terdapat peniaga gagal meletakkan tanda harga, manakala resit yang dikeluarkan mengelirukan pengguna. Pemilik pasaraya didapati sengaja memadamkan tanda harga pada beberapa jenis barangan yang dikenakan GST dan tidak dikenakan GST. Antaranya susu bayi, makanan ringan, lampin pakai buang dan biskut. Menurut pegawai KPDN KK Muhammad Nasri Hassan, pemilik pasaraya itu dikenakan kompaun serta-merta RM350 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pusat Gerakan Anti Pencatutan PGAP di KPDN KK yang beroperasi sempena pelaksanaan GST mendapat pelbagai respon daripada pengguna. Setakat petang tadi, lebih 400 aduan telah diterima berhubung salah laku peniaga yang didapati mengambil kesempatan dengan pelaksanaan GST. Menurut pengarah penguatkuasa PGAP KPDN KK Muhammad Roslan Mahyudin, rata-rata laporan yang diterima adalah mengenai isu kenaikan harga tambah nilai kad prabaya. Top up tu setelah dalam era GST ini adalah telah termasuk di dalam tu, dalam top up tu sendiri. Jadi saya memberi amaran kepada peniaga-peniaga, pegawai kita akan turun ke padang dan berdasarkan maklumat yang telah diberi melalui pegawai saya ini, kita akan ambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan dan juga undang-undang lain yang kita kuasakan seperti Akta Perdagangan 2011 dan juga Akta Perlindungan Pengguna 1999. Sebaik aduan diterima, PGAP akan memaklumkan kepada penguatkuasa KPDN KK di kawasan terbabit untuk menyiasat dan memberi maklum balas semula kepada pihak PGAP pada hari yang sama. 40 petugas ditempatkan secara bergilir-gilir dalam tempoh 24 jam pusat gerakan itu beroperasi. Mengulas aduan pengguna terhadap kad prabaya yang dikenakan GST, Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan menegaskan tindakan tersebut salah di sisi Undang-Undang Percukaian baharu itu. Pada saat dan ketika ini, top up prabaya itu ada sehingga semalam ada SST, Service Tax 6%. Jadi apabila Service Tax itu berakhir pukul 12.30 malam tadi, masuk era GST bermula tengah malam tadi, 6% digantikan dengan 6%, RM10 mesti kembali kepada RM10. RM5 mesti terus kekal RM5. Bukan RM5 jadi RM5.30, bukan RM10 jadi RM10.60. Kita dah menghantar surat tapi mereka nampak degil. Syarikat penyedia telekomunikasi hanya boleh menaikkan harga jika tempoh panggilan atau masa tambahan diberi pada kad prabaya telefon. Sempena pelaksanaan GST juga, Proton Holdings berhad turut mengumumkan harga baharu bagi modelnya akan dikurangkan sehingga RM1,475 atau 3.25% seunit. Harga baharu atas jalan itu meliputi kesemua modelnya iaitu Saga, Persona, Inspira, Staria Neo, Exora, Preve Subprima S dan Iris. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Dato' Abdul Harith Abdullah, pelanggan kini berpeluang membeli kereta berkualiti pada harga lebih rendah. Proton Saga contohnya boleh dibeli dengan harga serendah RM33,242.40 atau Preve 1.6 liter turbo pada harga RM61,023.46. Semua harga ini telah mengambil kira 6% GST dan merupakan harga atas jalan. Inisiatif ini sebagai menyokong pengumuman kerajaan sewaktu pembentangan bajet 2014 bagi menurunkan harga kereta secara berperingkat. Langkah Proton mengurangkan harga kereta sejajar pelaksanaan GST dilihat tepat pada masanya. Tinjauan kami mendapati orang ramai melihatnya sebagai langkah meringankan beban mereka sekaligus menepati sasaran kerajaan mengurangkan harga kereta secara berperingkat.
Bagi golongan yang berpendapatan sederhana macam saya ni, so maknanya semua orang tu mampu beli kereta lah. So apa yang di tanggapan orang selama ni, bila GST diguna pakai, harga kita akan naik, tapi Proton turunkan harga. So bagi saya itu baguslah. Saya menyambut baiklah penurunan harga ni. So sedikit sebanyak dapat membantu golongan-golongan berpendapatan sederhana macam kami ni. Okeylah bila harga turun. So macam bila harga turun, so macam ada customer boleh pilih kan kereta yang mana diorang nak. So before ni mungkin ada yang tak mampu, harga mungkin mahal kan. So macam kurangkan beban sikit lah. Ya, saya sokong because semua orang boleh beli dengan harga yang sangat murah, and saya rasa harganya pun berpatutan untuk semua orang beli, untuk semua orang memiliki kereta Proton. Dalam pada itu, kesemua syarikat perlu mempunyai lesen untuk mengimport kenderaan dari luar negara mengikut sistem cukai GST. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Hamim Samuri di Parlimen. Sebab sistem dia ada structure dia, ada peringkat dia. Maknanya ada item yang menurun dalam komponen itu, tetapi akhirnya akan menyebabkan jumlah keseluruhan harga kenderaan menurun. Beliau turut memuji komitmen Proton mengurangkan harga kenderaannya serta-merta dan menggesa semua syarikat automobil mengikut langkah tersebut. GST turut mendapat perhatian sidang Dewan Undangan Negeri Don Selangor. Adun Sungai Burung Datuk Muhammad Syamsuddin Gilias membidas setengah wakil rakyat yang cuba menakut-nakutkan rakyat dengan menyebar maklumat mengelirukan. Tegas Datuk Muhammad Syamsuddin, hakikatnya GST bukan perkara asing bagi kebanyakan negara luar. Malah Penasihat Ekonomi Selangor, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pernah mengakui kebaikan GST ketika menjadi Menteri Keuangan dalam Kerajaan Persekutuan. GST ini telah dalam kata digembar-gemburkan sebagai sesuatu yang buruk. Sedangkan ini telah diakui adalah satu sistem kesusahan yang baik. Mantan Menteri Keuangan pada masa itu dahulukan penasihat ekonomi negeri Selangor menyatakan bahawa GST ini juga adalah merupakan suatu sistem kebijakan yang baik, tetapi telah ditangguhkan pelaksanaan kerana dia tak beranilah tugas pada masa itu. Terkesan dengan kenyataan Adun Sungai Burung tersebut, wakil rakyat dari pihak kerajaan negeri bangun untuk mencelah, menyuarakan perasaan tidak puas hati sehingga berlaku kekecohan dan pertikaman lidah. Datuk Muhammad Syamsuddin dengan lantang menyifatkan golongan yang menentang GST sebagai mereka yang ketinggalan zaman. Lembaga Pengampunan hari ini menolak petisyen pengampunan diraja yang dipohon Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun kerana meliwat. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar hilang kelayakan sebagai anggota Parlimen Permatang Pauh berdasarkan perkara 48/4/C Perlembagaan Persekutuan. Perkara itu disahkan Peguam Kanan Persekutuan Amarjit Singh. Hakim Datuk Asmabi Muhammad memaklumkan keputusan itu di dalam kamar dengan dihadiri Amarjit Singh dan Peguam Latifah Koya mewakili Datuk Seri Anwar. Amarjit berkata yang di-Pertuan Agong telah menolak permohonan Anwar dalam mesyuarat lembaga itu pada 16 Mac lalu. Berikutan keputusan Lembaga Pengampunan itu, Mahkamah menolak permohonan Ketua Pembangkang itu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman. Ia bagi mencabar keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang melarangnya menghadiri sidang Dewan Rakyat. Tambahnya, satu afidavit yang disahkan Ketua Pengarah Bahagian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri menyatakan hukuman penjara 5 tahun terhadap Datuk Seri Anwar perlu dikekalkan dan sudah dihantar kepada pemohon. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia mengesahkan telah menerima surat yang memaklumkan keputusan tersebut. Menerusi kenyataan media, Tan Sri Pandikar berkata pemberitahuan sudah dikemuka kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selaras perkara 54 Perlembagaan Persekutuan. Dan di Parlimen hari ini, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan prosedur pemberitahuan itu. Secara prosedur, Speaker akan menunggu surat daripada formal notification daripada
pihak yang berwajib lah, sama ada daripada lembaga pengampunan ataupun pejabat AG untuk mengatakan bahawa proses penolakan itu telah berlaku secara formal dan kemudian saja selepas itu barulah speaker boleh memberi notification kepada SPR. Mengulas perkara sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri menegaskan hukuman penjara 5 tahun tetap akan diteruskan. The 5 years tu stays on lah. So the 5 years imprisonment tu stays on under the law. So lepas tu then the process will have to go to Parliament now. The speaker will say that will have to announce that he is no longer the pematang pauh punya wakil rakyat. So they will have to inform. The process will go further from the speaker. He will have to inform the SPR and then release the SPR to announce whether the seat is vacant. Mengulas perkembangan itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu semua pihak menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong berhubung penolakan petisyen pengampunan diraja yang dipohon Datuk Seri Anwar itu. Ya, itu adalah keputusan yang telah dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong selepas rayuan dikemukakan. Jadi telah pun diumumkan tadi, itu kita harus hormati dan apapun itu adalah pihak kuasa agung untuk memutuskan. Ditanya mengenai kemungkinan pilihan raya dalam masa terdekat, beliau menjelaskan belum ada pengumuman yang dibuat Speaker Dewan Rakyat berhubung perkara itu. Baik. Dunia penyiaran tempatan hari ini yang sedang menuju ke era digital mampu menyediakan bahan berita dan program lebih menarik dari segi audio dan visualnya. Sehubungan itu, warga RTM diminta mempertingkat penguasaan ilmu dan kemahiran supaya dapat melahirkan hasil kerja yang lebih kreatif dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, sebagai badan penyiaran unggul, RTM bertanggungjawab menimbulkan perubahan sikap pendengar dan penonton serta menimbulkan daya pemikiran yang positif. Ini adalah merupakan cabaran baru kita berhadapan dalam dunia digital sekarang ini. Di mana bagaimana RTM kena bertanding, meletakkan diri kita dan mengubah. Misalnya bagaimana kita pun mula bercakap tentang berdasarkan pada kekuatan yang RTM ada dalam collection konten yang kita ada, kita menentukan mood rakyat. Kita menentukan mood negara ini. Orang akan bersama dengan RTM. Datuk Seri Ahmad Syabri turut memuji kejayaan serta pencapaian orkestra RTM yang kini turut mendapat pengiktirafan di luar negara. Misalnya, pada Festival Java Jazz di Jakarta baru-baru ini, orkestra RTM mendapat sambutan hebat dari kalangan penggemar muzik berdasarkan persembahan yang mengagumkan. Datuk Seri Ahmad Syabri berkata, ini salah satu bukti komitmen dan hasil kerja yang ditunjukkan warga kerja RTM. Datuk Seri Ahmad Syabri berucap demikian sempena Majlis Sambutan Ulang Tahun RTM yang ke-69 dan Perhimpunan Bulanan Kementerian itu di Angkasa Puri. Hadir sama Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim, para pegawai kanan kementerian dan warga kerja RTM. Terdahulu dalam majlis yang sama, Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Abu Bakar Abdul Rahim berkata, dalam menghadapi cabaran dalam bidang penyiaran, RTM akan memberi tumpuan kepada rasionalisasi. Ia melibatkan penyusunan semula organisasi, struktur lebih tersusun serta mengemaskini operasi sedia ada. Tambah beliau, tumpuan juga sedang dan akan diberikan kepada aspek produktiviti, kecekapan, kualiti perkhidmatan, penggunaan sumber manusia yang optimum serta melahirkan warga kerja yang berkebolehan dalam pelbagai bidang. Perubahan dan inovasi perlu dijadikan budaya kerja oleh kaki tangan RTM di semua peringkat. Akhir sekali, Datuk Bakar meminta warga kerja RTM siap sedia dengan pelaksanaan siaran digital dan media city yang akan terus membawa banyak perubahan kepada stesen milik kerajaan itu. Ke arah rangkaian saluran
pendigitalan RTM sepenuhnya. MyTV Broadcasting Sdn Bhd akan membuka 30 saluran baharu sebelum hujung bulan ini sebagai fasa percubaan pendigitalan RTM. Buat permulaan, siaran hanya boleh diterima di negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Fasa kedua pula merangkumi Sabah dan Sarawak. Fasa ketiga di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Manakala fasa terakhir akan meliputi Negeri Selangor, Lembah Kelang, Putrajaya serta semua kawasan bandar. Ketua Pegawai Komersial MyTV, Haniza Ros Nasaruddin berkata, selepas fasa percubaan tersebut, kesemua 80 siaran bakal dibekalkan menjelang awal tahun depan dengan hanya membeli dekoder khas berharga RM200. Bermula di Pantai Timur dahulu. Sepanjang tempoh percubaan ini kami akan cuba lebih mendalami lah macam mana penerimaan rakyat, macam mana juga dari segi teknikal, jika ada apa-apa yang perlu diperbaiki secara keseluruhannya. Dan selepas itu kami akan pergi daripada satu region ke yang lain pula, kan, Malaysia Timur ke utara, selatan dan akhir sekali Central lah. Selepas tu insya-Allah pada akhir tahun ataupun awal tahun depan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Peralihan Digital Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, yang merupakan peneraju utama agenda transformasi ke arah penyiaran digital menjelaskan pelaksanaan ini merangkumi 2 infrastruktur teknikal. Di studio-studio penyiar seperti RTM, bermakna kameras, peralatan studio harus digitalkan, beralih ke ditukar ke sistem digital. Pada masa ni kebanyakan penyiar termasuk RTM telah selesai sebenarnya menukar segala peralatan ke digital. Yang tinggal hanya sistem pemancaran di seluruh negara, iaitu pemancar-pemancar TV di kebanyakan tapak pemancar Telekom Malaysia dan juga RTM perlu diubahkan ataupun ditukar kepada sistem digital. Perkara itu dimaklumkan dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Menariknya, sebanyak 200 juta dekoder bakal dibekalkan secara percuma kepada isi rumah yang layak, terutamanya untuk fasa percubaan. Isu membabitkan perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA akan dikemukakan di Dewan Rakyat untuk dibahas bagi mendapat maklum balas ahli-ahli parlimen sebelum ia dimuktamad. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan keputusan yang dibuat di parlimen menjadi panduan kepada kerajaan bagi menentukan penyertaan negara dalam TPPA. Keputusan kerajaan untuk membahaskan TPPA di Parlimen adalah satu pendekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya kerana ia adalah isu yang kontroversi. Kerajaan sedang melaksanakan analisis kos dan faedah berhubung pelaksanaan TPPA yang dijangka selesai Julai ini. Tindakan kerajaan yang dengan izin unprecedented, tak pernah. Sebenarnya perjanjian perdagangan saya sendiri telah tanda tangan 5. Yang terakhir dengan Turki, insya-Allah akan berkat puasa beberapa bulan lagi, 5. Jadi tak pernah terbawa ke parlimen. Tapi oleh kerana ini merupakan satu perkara yang amat penting, kita buat keputusan datang ke sini dan ahli parlimen akan buat cadangan. Datang kuasa atau tidak tertakluk pada ahli parlimen. Yang penting ada kajian cost benefit analysis, kita akan bentang dalam Dewan Rakyat ini. Kita harap ahli parlimen akan menyatakan sama ada buruk lebih banyak daripada baik ataupun baik lebih banyak daripada buruk. Ini akan ditentukan oleh parlimen. Jelasnya, pendekatan itu dibuat agar setiap anggota parlimen mendapatkan pandangan rakyat di kawasan masing-masing berhubung TPPA dan menyuarakannya di parlimen. Datuk Seri Mustafa turut menegaskan kerajaan meneliti pelbagai aspek termasuk aspek keuntungan dan faedah terhadap negara sebelum menyertai TPPA dan tidak mempunyai niat untuk mengekang mana-mana negara tertentu. TPPA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dirundingkan oleh negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik sejak 2010. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Umar memberi jaminan sistem keuangan negara ketika ini kukuh
berdasarkan beberapa faktor utama. Justru kerajaan optimis dengan jangkaan pertumbuhan ekonomi sebanyak 4.5 hingga 5.5% tahun ini. Bagi saya, sistem kewangan negara kita merupakan antara yang paling terbaik yang dikauselia dan disuperviskan oleh Bank Negara Malaysia. Negara kita telah pun berjaya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% untuk tahun 2014 berbanding dengan 4.7% pada tahun 2013. Dan untuk tahun ini 2015 kita menjagakan pertumbuhan ekonomi antara 4.5 hingga 5.5%. Beliau menjelaskan faktor pertama yang menjadi penyumbang kepada pengukuhan ekonomi negara adalah kepelbagaian asas struktur ekonomi yang tidak terlalu bergantung kepada mana-mana subsektor atau komoditi. Kedua, persekitaran pasaran domestik negara stabil dengan kadar inflasi terkawal pada paras 3% sejak 5 tahun lepas. Kedudukan imbangan pembayaran negara yang kekal daya tahan juga menjadi asas kepada kekukuhan ekonomi negara. Selain kedudukan rizab antarabangsa terkini iaitu RM381.5 bilion, memadai untuk membiayai hutang luar negara bagi jangka pendek. Pada masa sama, sistem kawalan perbankan negara kukuh dengan nilai nisbah modal melebihi tahap minimum. Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV menyasarkan penanaman pokok kelapa sawit muda melebihi 60% menjelang tahun 2020. Ketika ini, FGV mengurangkan jumlah pokok sawit tua kepada 43% berbanding 57% pada 2012. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim, ia akan memberi faedah kepada peneroka selain meningkatkan nilai saham syarikat. Penyusunan semula anak syarikat FGV turut memberi faedah jangka masa panjang. Dan juga saya sebut tadi bahawa kita memperkenalkan model perniagaan baru iaitu dengan menubuhkan sebuah FGV Trading Sdn Berhad yang akan menguruskan perdagangan 3 juta metrik tan minyak sawit mentah. Dan kita sasarkan pada tahun pertama dapat membuat perolehan sebanyak 2.5 bilion. Bagi memastikan saham FGV terus kekal berdaya saing, Datuk Razali memberitahu bahawa FGV akan menekankan aspek keberkesanan kos operasi dengan mewujudkan model perniagaan baharu. FGV mencatatkan keuntungan kasar RM2.4 bilion dan RM1.03 bilion keuntungan operasi tahun lepas seperti mana dilaporkan Bursa Malaysia pada 24 Februari lalu. Bagaimanapun keuntungan bersih FGV menurun kepada RM522 juta berbanding RM1.12 bilion pada 2013 disebabkan beberapa faktor termasuk cuaca kemarau dan banjir serta ketidaktentuan harga minyak sawit mentah. Apabila sudah mula-mulakan hasil dan harga minyak sawit mentah dunia meningkat, pada ketika itu dia akan dapat memberi faedah yang lebih besar kepada peneroka dan seterusnya dapat meningkatkan harga saham FGV itu sendiri. Dan pengumuman ini saya harap dapat memberikan keyakinan kepada mana-mana pelabur yang ingin membuat pelaburan dalam bidang komoditi minyak sawit untuk berbuat demikian kerana prospek masa depan FGV sebenarnya lebih baik apabila mempunyai pokok-pokok muda. Kerajaan tidak mengalami kerugian dalam menjalankan proses operasi, tangkapan, penjagaan makanan dan minuman serta penghantaran pulang pendatang tanpa izin parti pada 2014. Secara keseluruhannya, kos yang ditanggung bagi mengurus parti mencecah RM29.6 juta. Sebagai langkah penjimatan, kerajaan melaksanakan program penghantaran semula pendatang asing. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mendedahkan seramai 114,270 menyerah diri untuk dihantar pulang dan kerajaan mengenakan kompaun RM300 serta bayaran khas RM100 setiap seorang. Kerajaan tidak mengalami kerugian walau bagaimanapun menanggung kos yang tinggi dalam operasi penguatkuasaan. Makanan, minuman, kemudahan asas yang lain mengikut standard antarabangsa. Kerajaan tidak lagi perlu menanggung kos perbelanjaan penghantaran pulang parti. Memandangkan segala kos pulang ke negara asal adalah ditanggung oleh parti itu sendiri ataupun keluarganya ataupun saudara mara parti ataupun kerajaan atau kedutaan negara asal parti tersebut.
Bagi mengurangkan kemasukan parti melalui lorong-lorong tikus, kerajaan antara lain merancang membina benteng tertentu di utara dan timur Semenanjung. Langkah itu sebagai alternatif memandangkan kos pembinaan tembok kekal di sempadan negara terlalu tinggi. Selain itu, lebih banyak pos kawalan dan kompleks pemeriksaan kastam, imigresen dan kuarantin CIQ akan dibina di Sabah dan Sarawak. Jika disalahguna, daun ketum boleh memudaratkan. Namun, ia ada khasiat tersendiri yang boleh dijadikan ubat sekaligus menyihatkan badan. Menyedari akan manfaatnya, sekumpulan pelajar dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa SSMJ Sungai Petani Kedah berjaya membuktikan daun ketum boleh dijadikan ubat penahan sakit menerusi kajian saintifik yang dijalankan. Ikuti laporan yang disediakan Rashid Jali. Inisiatif pelajar SMSSMJ ini bermula sejak 2011 dan telah membolehkan mereka memenangi beberapa anugerah dan sekaligus mengharumkan nama sekolah. Kajian pasukan inovasi SMSSMJ ini dibimbing guru kimia Zuraini Johari dan mendapat kerjasama Pusat Dadah dan Ubatan Universiti Sains Malaysia USM. Antaranya anugerah emas pada pertandingan Reka Cipta Inovasi Sains kali ke-13 di Kuala Lumpur pada 2011 dan pertandingan yang sama di peringkat ASEAN pada tahun yang sama. SMSSMJ turut membawa inovasi mereka itu ke peringkat pertandingan antarabangsa di Taiwan dan Amerika Syarikat pada 2012 dan Romania setahun kemudian. Terbaharu 24 Mac lalu, SMSSMJ memenangi anugerah khas inovasi muda dan anugerah emas pada pertandingan Mereka Cipta dan Inovasi Kebangsaan di Polimas Citra. Okey, jadi kami buat kajian berdasarkan kepada daun ketum ni sebab kami nak mengubah satu persepsi masyarakat lah bahawa daun ketum ni sebenarnya membawa banyak keburukan, sedangkan dia sebenarnya kita tidak dapat potensi sebenar. Okey, jadi tumpuan kami adalah kepada daun ketum. Jadi setelah dijalankan kajian, kami dapati bahawa daun ketum ni sebenarnya ada satu potensi yang sebenarnya sangat besar impaknya jika kita ketengahkan, iaitu dia berjaya sebenarnya menggantikan morfin, iaitu sebagai ubat untuk penahan sakit. Kumpulan pelajar yang menyertai kajian saintifik ini berbangga kerana hasil inovasi mereka telah membawa kejayaan. Kami berasa bangga dengan kerjasama yang kami dapat pupuk setelah beberapa kali kami cuba berbincang dan cuba memupuk kerjasama antara kami supaya kami dapat menghasilkan satu kejayaan. Untuk kami dapat bentangkan yang pasal Super MCA ini, kami boleh beritahu ke orang apa kebaikan daun ketum ni sebab selalunya dia anggap daun ketum ni benda yang negatif. Kami nak cakap thank you dekat semua cikgu, pihak sekolah dan pihak USM semua sebab memberi kami peluang dan kami boleh expose benda dekat benda yang baru. Menurut Pengetua SMSSMJ Pesul Mat Saad, kegiatan inovasi di sekolah ini dipergiat sejak 2003. Satu inovasi yang boleh mengubah pandangan dan juga pemikiran masyarakat ke arah yang lebih baik terhadap ketum. Itulah satu perkara yang saya cukup bangga pada sekolah dan juga pada pelajar-pelajar ini. Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa adalah sekolah berasrama penuh dan antara sekolah menengah sains terbaik dari segi akademik dan ko-kurikulum selain sebuah sekolah kluster dan berprestasi tinggi di Kedah. Tibalah kita ke perkembangan sukan. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin sekali lagi mengulangi saranannya agar pasukan Harimau Muda dibubar dan memberi tumpuan kepada Pelan Pembangunan Bola Sepak Negara PPBN. Jelas Khairi, pasukan itu ketika ini tidak lagi relevan kerana ia merupakan program jangka pendek. Khairi menjelaskan antara punca kegagalan skuad Kenalian Razib Ismail adalah kerana kurang pendedahan di kalangan pemain yang hanya bersaing sesama sendiri. Manakala pemain-pemain dari pasukan lawan pula rata-ratanya beraksi di kelab-kelab yang mempunyai pemain berpengalaman. Pemain-pemain Jepun bawah umur 23 tahun semua main di pasukan-pasukan senior di Liga di Jepun. Tetapi pemain-pemain Harimau Muda dia terpaksa main dengan Harimau Muda.
So long term kita kena bubarkan, saya sarankanlah kita bubarkan dan kita hantar mereka untuk main dengan negeri-negeri dan klub-klub. Kalau boleh peluang untuk main di peringkat luar negara pun boleh kita galakkan. Tambah Khairi, beliau telah memaklumkan perkara ini kepada Wakil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM agar pemain sedia ada dilepaskan untuk beraksi bersama kelab atau negeri. Dan sekiranya mereka ini walaupun di bawah umur 23-22 tahun didedahkan kepada perlawanan-perlawanan dengan pemain-pemain secara terbuka dengan negeri, dengan klub dan sebagainya, mungkin mereka akan dapat improve dengan lebih cepat berbanding dengan apa yang kita melihat pada hari ini. Semalam, skuad Harimau Muda gagal meraih slot ke pusingan akhir Kejohanan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bawah 23 tahun 2016 selepas tewas berdepan Jepun pada perlawanan akhir kumpulan. Tewas 0-1 kepada Jepun malam tadi melengkapkan episod duka skuad Harimau Muda sepanjang kempen kelayakan Piala AFC bawah 23 tahun yang berlangsung sejak 27 Mac lalu. Impian untuk mara ke pusingan akhir tinggal kenangan apabila gagal menempatkan diri dalam dua pasukan teratas bagi kumpulan A. Kegagalan itu jelas memberi tamparan hebat buat Razif Ismail yang sedar masa depannya bersama skuad bawah 23 tahun itu menjadi persoalan. Razif tidak mahu mengulas panjang, sebaliknya menyerahkan perkara itu kepada pengurusan tertinggi Badan Induk Bola Sepak Negara FAM. To be fair, okay, I don't want to comment about my KPI or performance led my FAM result on my future. Stadium Shah Alam jadi saksi bagi aksi hambar skuad bawah 23 tahun negara. Hanya satu kemenangan dan 2 tewas mampu dilakar anak didik Razif Ismail sepanjang saingan. Tekanan skuad bawah 23 tahun ini hadir selepas tewas pada Vietnam. I think the mistake was during the first game when we lost to Vietnam. Okay, that's the turning point. Okay, if we won the match, maybe it's different thing. Walaupun kemenangan berjaya dilakar ke atas Macau selepas itu, ia tidak memadai untuk Malaysia memintas Vietnam di tangga kedua. Meskipun Vietnam tumpas pada Jepun, bakalan selesa selepas pasukan itu memenang Macau 7-0 jelas memberi tekanan kepada Razif Ismail yang turun menentang Jepun untuk memintas Vietnam. Kemenangan skuad kendalian Makoto Teguramori itu menyaksikan mereka mengekalkan rekod tanpa kalah selepas mengharungi 3 perlawanan. Mengiringi Jepun adalah Vietnam yang mengekalkan posisi kedua dalam kumpulan I sekaligus bakal beraksi di Doha, Qatar tahun depan. Dalam saingan kumpulan J, China menamatkan pusingan kelayakan dengan rekod tanpa kalah sekaligus menghuni tangga teratas dengan 9 mata. Kemenangan ketiga diperolehi selepas China menang ke atas tuan rumah Laos 3-0. China membuka tirai gol pada babak pertama menerusi Feng Gang di minit ke-29. Kedudukan berubah menjadi 2-0 buat skuad kendalian Fu Bo apabila Ji Peng Fei mencetak nama selaku penjaring di minit ke-53. Pemain gantian Guo Hao melengkapkan kemenangan China dengan gol ketiga di minit ke-77. Mengiringi China, pasukan di tangga kedua Laos yang mengumpul 4 mata, 2 mata di depan Singapura. Walaupun bersedih dengan keputusan jurulatih Rosman Razak yang menamatkan kontrak dengan Badan Induk Bola Badminton Negara itu BAM, namun ketiadaan jurulatih tidak menjejaskan aksi anak didiknya. Gandingan emas Sukan Commonwealth 2014 Vivian Hu dan Ki Wei Kun itu melakar kemenangan pada aksi pembukaan Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia. Turut mara gandingan Amelia Alicia Anseli dan Fi Chusung. Berlangsung di Stadium Putra Bukit Jalil, gandingan Vivian dan Ki Wei turun menentang bergu Thailand Putita Supajirakul dan Sapsire Thairat Tanachai. Aksi menarik di set pertama bagaimanapun memihak kepada lawan 17-21, namun bergu negara bangkit di set kedua untuk menang 21-17 sekaligus membawa perlawanan ke set penentuan. Perlawanan di set penentuan menjadi milik Vivian dan Ki Wei 21-16 untuk melangkah ke pusingan kedua selepas mengharungi perlawanan selama 1 jam 7 minit. Masih terkejut dengan keputusan Rosman meninggalkan BAM, namun kedua-duanya berjanji akan memberikan aksi yang terbaik sebagai membalas jasa kerja-kerja keras jurulatih itu selama ini. Of course kita memang harap perform our best to macam show macam hard work dia dan
macam to show him lah, means try our best lah. Dia banyak bantu saya dengan song in masa tak bagus, dia pun keep supporting us. He's a happy go lucky coach, dia tak buat kita pressure. Walaupun kita main teruk, dia masih ada good comment for us, like bagi buat comfort kita, so kita akan buat yang terbaik every time walaupun our condition is not so good. Dia keep on supporting kita. Emilia yang bergandingan dengan Fee Chu Song turut melakar kemenangan dalam aksi pusingan pertama ini. Mereka hanya memerlukan 30 minit untuk menyingkirkan lawan dari Belanda, Samantha Bunning, Iris Tabling 21-13, 21-17. Tempat Rosman bakal diganti oleh bekas bergu wanita negara Lin Pek Siah yang dijangka memulakan tugasnya pada 1 Mei depan. Sementara itu, dalam aksi perseorangan lelaki, percaturan Malaysia berakhir apabila satu-satunya wakil negara Zulfadli Zulkifli tewas di tangan pemain Cina Tian Hui. Malang buat Zulfadli apabila tewas mudah di tangan pemain di ranking ke-16 dunia itu hanya dalam masa 33 minit. Zulfadli yang tampak kemenatan tewas 5-21, 7-21. Pemain harapan negara itu nyata kemenatan selepas turun beraksi dalam 2 perlawanan di pusingan kelayakan semalam. Juara remaja dunia 2012 yang menggalas harapan negara selepas ketiadaan Datuk Lee Chong Wei yang terkecewa dengan kekalahan tersebut kerana gagal membawa nama negara ke pentas final. Rakyat Malaysia depends dengan Datuk Lee Chong Wei. So saya minta maaf lah pada semua peminat badminton. Saya tahu saya single yang terakhir untuk Super Malaysia kali ini. Tapi saya janjilah saya akan bangkit semula lah. Saya akan bangkit semula dengan training kuat. Pemain berusia 22 tahun itu akan meneruskan persediaannya untuk terbuka Singapura Ahad depan. Kejayaan pasukan bowling remaja negara pula yang mempamerkan prestasi cemerlang di kejohanan bowling belia Asia ke-18 mendapat pujian daripada Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin. Khairi mengucapkan tahniah kepada pasukan bowling remaja negara yang cemerlang mengutip keseluruhan 6 pingat emas, 3 perak dan 1 gangsa pada kejohanan yang berlangsung di Macau baru-baru ini. Jadi kalau sekiranya saudara Rafiq dan juga yang lain yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang pada kali ini kekalkan prestasi mereka, saya rasa bahawa untuk masa yang akan datang kita akan dapat menyumbang lebih banyak lagi pingat emas di peringkat sukan Asia. Dan bowling sebenarnya menyumbang banyak pingat emas. Kalau sekiranya kita dapat jaga mereka dengan baik, bagi pengalaman yang lebih luas kepada mereka, saya yakin dan percaya 4 tahun akan datang ataupun 8 tahun akan datang, kita akan dapat merangkul bukan hanya 1-2 tetapi 3-4 pingat emas daripada bowling. Khairi ditemui pada sidang media selepas melancarkan barangan sukan gamin. Paparan sukan itu menutup Nasional 8 edisi 1 April. Best 5-10 menyusul seperti biasa selepas ini bersama Zafli Abdul Jawad. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Teruskan, Zafli.